Alright, so ni soalan 2018, derive a functional block diagram. So functional block diagram ni ialah uh, something like this lah. Kalau Alright, kalau kita ada modul, contohnya modul 1 kan, kita sambung kepada next module, and mungkin ke depan ni input ni ada gates kan, sambung to this module, and then this is the output, F maybe A, B sini kan, ini ada clock ke, clock kita belum belajar lagi next chapter. So ini ialah kita panggil functional block diagram, ataupun in short FBD lah. Lepas ni kalau jumpa FBD, inilah. Ataupun macam kita buat adder atau subtractor tu, last week kan, kita ada some kind of, ada FA, kita ada NOR gate, XOR gate, ni kan, S, something like this. Ini ialah functional block diagram lah. Okay, so untuk soalan ni kita nak draw functional block diagram untuk ni Verilog code ni. So untuk subjek ni, first thing yang you kena mahir, yang mesti boleh buat, mesti ialah synthesize the Verilog code. Ni kita panggil synthesize the Verilog code lah. Means that from the Verilog code we need to be able to change or to create the circuit from that, or what we call this synthesize lah. Maksudnya daripada Verilog code kita boleh keluarkan litar berdasarkan Verilog code itu. Itu kita panggil synthesize, and vice versa. Kalau ada circuit, you boleh tulis Verilog code. Kalau ada Verilog code, you boleh lukis balik litar tu. Alright, itu ialah skill yang penting lah untuk subjek ni. Okay, so cuba kita sama-sama buat soalan ni, kan? Tengok sama you boleh faham ke tak? Okay, first thing first is tengok ni. Ini ialah the full code, full code, because you have module dengan end module ni. Maksudnya ni full lah. Lepas tu sini semua description is complete, complete. And you have A, B, M and Z port list, and kita tahu A and B ialah input and they are 2-bit 2-bit signal atau 2-bit input, and M and N ialah input juga tapi 1-bit, and then we have output, dan dia declare sebagai write. This is output. Why we declare sebagai write sini? Kalau kita tengok Z ni, sebab Z is inside the always block. So kalau Z inside always block and it is a variable, we assign something to that variable, and that variable must be declared as write, and Z juga ialah output. Alright.
That is the information that we know. And also we have internal signal here, W, and W is a rect juga, kan? Dan W ini 2 bit, and we can see that W ada dalam ni, ada dalam this always block, and sebab again we assign this value to W, so that you can see that W ialah must be declared as rect juga, Alright, so that is the information that we have. Now we need to create the circuit, the block diagram of this. And what we can see here is ini ada if else, kan? So what kind of circuit is this? If M equal to 1, W should be equal to this. If M equal to 0, so W should be equal to this. What kind of circuit is this? And we know that W is the output from the AND gate, kan? And if M equal to 1 lah. But if M equal to 0, W is the output from the OR gate, kan? And then the W pula will be the input for this one actually, when we see here, kan? But this one first. What kind of circuit is this? Anyone? Okay, saya bagi masa 3 minit. Sekejap, saya bagi masa 3 minit. Yes? Is it multiplexer? Multiplexer kan? Yes. Siapa kata multiplexer? Ismail, Yeah. Okay, multiplexer. Correct, multiplexer. Yang lain? Faham tak kenapa multiplexer? Tak faham? Okay. Sebab dia lebih pada satu doktor. Sekejap. You dengar saya ada echo tak? Tak ada, okey je. Okay. Okay, bagus. Ada yang faham, ada yang tak faham, Berapa orang tak faham? Boleh tulis kat chat je. Adaikan multiplexer. Oh, Adaikan is here already. So, jap. Adaikan. Siapa yang ada kat sini? Adaikan. Who else? Wait, Adaikan. Anas ada? Dengan Dennis ni? Tak ada, Okay. Tak apa. Alright, back to this. So, beberapa orang yang tak faham, Ramai yang kurang faham. Kalau kurang faham yang ni, belum ready untuk pergi test, Ini ialah very, very fundamental. You mesti kena faham. Alright. So, tengok, kalau you ada option macam ni, biasanya if dengan else ni kan, ada option satu output ni maksudnya satu output lah, W kan, output yang sama, the common output, tapi output dia berbeza-beza, kan, berbeza-beza depend on satu signal. Macam ni dia depend on satu signal kan, depend on M. So kalau M equal to 1, alright, W equal to this. Tapi kalau dia equal to 0, W equal to this. Ini tak ada benda lain dah. Multiplexer je dalam digital electronic. Dalam digital circuit. On earth. Kalau behavior macam ni kan, perangai macam ni, dia ada multiplexer, tak ada benda lain. Alright? Tapi multiplexer ni dia input dia daripada gate, kalau kita tengok, because kita boleh lukis kita punya multiplexer macam ni lah. Kalau kita tengok pada behavior tu,
marks. Of course di yang apa dia panggil, signal yang control dia ataupun control signal ialah M lah, right? And then the output of course ialah W, kan? And in this case W ialah 2 bit lah. W dia ada W1 dengan W0 kalau kita tulis in untuk accurately lah, kan? And kalau 1 ni, kalau 0, right? Dia macam ni lah behavior dia. Okay, M ni kalau dia 1, output W ialah sama dengan yang ni. Kalau 0, W dia sama dengan ni. Tapi yang ni ialah from the AND gate. Kalau kita tengok, you see, from the AND gate. So dia mesti ada AND gate ke sini. AND gate dia input dia apa? A and B. Kan? And A and B ialah 2 bit juga. So dua-dua ni 2 bit. Dia boleh tulis macam ni je. B ialah 1, 0. 2 bit So output dia mesti 2 bit lah. Ini kalau kita tengok lita yang full dia mesti ada 2 AND gate lah. Macam ni. A1, B1, A0, B0. Alright. Untuk satu AND gate ni. Tapi buat macam ni pun dah kira betul dah kira betul. Alright, orang faham lah. Ni ialah AND gate ni ialah ni, A ialah 2 bit, B ialah 2 bit, and the output of course 2 bit. Maksudnya macam ni. Alright. And satu lagi input, kalau W sama dengan 0 ialah ini. And ini kita tengok ni ialah OR gate, kan? So tak susah lah. Satu lagi part ialah from the OR gate. And of course satu ialah from A, 2 bit juga. And another one is from B, 2 bit juga. Alright. Boleh faham ni? Boleh. Ada lagi yang tak faham? Tak faham tak apa, ngaku je. Doktor. Stroke ni is made by 2 wire. Ya, 2 wires. Ni maksudnya 2 wires, 2 bit. So kalau biasanya dalam digital design kan, when we design, kalau kita ada satu box module macam ni, the input A for example kan, normally input kita besar, we not looking at 1 bit, single bit signal already macam digital electronic dulu. Now we are looking at data, so data tu can be 4 bit, can be 8 bit, can be 16 bit for example yang masuk. So 16 bit for example kita tak lukis lah, ada 16 wire kan. So this is 16 bit punya representation in data design. Maksudnya dia in the form of bus. Okay, ada lagi soalan?
Tanya je. Alright. Sebab kalau face to face kadang-kadang malu nak tanya kan. Sekarang ni macam face to face juga kan, tapi ada medium, ada kamera. Right. Even you pun tak show face pun kan, ada gambar. Tak selalu senyum ke, masam ke kan. Alright. So ini ada question. Untuk ni lah, untuk ni. Tak ada Saya remind again this is very... Ha? Apa dia? Tak ada. Oh, saya ingat tak clear. Okay. Saya remind again this is very important. And you should, for example kan, tengok code macam ni code macam ni, you should immediately recognize lah. Ini ialah multiplexer. Takkan benda lain kalau you nampak benda macam ni. And now look at the second one. Second part ni. Ni ialah satu circuit lain ni. Kan? Tapi kita tahu dia ada hubungan, ada connection dengan this one because kat sini ada W ni. W ni. So W play part kat sini. Maksudnya W ni dia akan masuk somewhere kepada sini. Kan? Dia lah input kepada sini. Alright? Why input? Sebab ni. If ni case W ni, maksudnya this thing is depend on W. Depend on this one. So means that W ni ialah input to this thing lah. But first, before that, kita kena identify dulu. What is this? Decoder. Yes, decoder very fast, good. So this is decoder. Why decoder? Kita tengok satu-satu. Why decoder? We can see that dia if else juga. Ini if else, tapi ini multiplexer. Tapi ini decoder. Why? Kita tengok dia punya behavior. Alright, behavior dia kalau n, ini depend on m. Ini depend on n. Kalau n equal to 0, z equal to 0. Dia very clearly, the output dia bukan A ke B ke C ke, tapi dia very clearly 0, 1. Satu lagi, kalau n equal to 1 else equal to 1, output dia ada banyak pula. So behavior dia lebih kurang macam ni. Kalau kita lukis dia sebagai box kan, dia ada satu letak je nama dia n kan, and then z, output dia adalah z, and z size dia apa? Size dia berapa bit? 4 bit. 4 bit. So 4 bit kita boleh kalau malas tulis macam ni pun tak apa je. Saya accept je. Alright. Ataupun kalau you nak detail lagi, you boleh tulis Z kosong. Kita start dengan kosong kan. Start dengan kosong. Dan kita ada Z1, kita ada Z2 sampailah Z3. You see, kita kalau you tak tahu lagi ni decoder ke, tak apa. Buat dulu macam ni. Kan? Ada input, ada output Z, ada 4 macam ni kan. Ada lagi input dia? Ada. Apa? Ni. Dia ada satu lagi input. W. W ni ada 2 bit, sama ada you nak buat macam ni ataupun you nak buat 2 macam ni, W1, W0 pun boleh. Alright. Now kita kena look at the behavior lah. So kalau n sama dengan kosong, kan? N sama dengan kosong, kita tengok semua ni kosong. Kalau n kosong,
Semua ni kosong. Kalau n sama dengan 1, what happen? Kalau n sama 1, kalau n sama dengan 1, z ni depend on satu lagi signal, which is w kan. So depend on w pula. So kalau w kosong kosong, z ialah 8 in hexadecimal Kalau kita tengok ni, dia adalah in hexadecimal. So kalau in hexadecimal kita boleh ni. So Z tiga, Z2, Z1, Z0 Kalau dalam bentuk ni, you kena tulis macam ni. 8 hexa, so 8 in hexa ialah 1000 actually. Okay, so ni 8 in binary kalau tak pandai nak convert, pakai calculator boleh. So ni ialah 1000. Tapi kalau 01, Z ialah 4 hexa. So 4 hexa ialah macam tu. Kalau 2 pula. Kalau 10 dia macam tu. Kalau 1 dia macam ialah 1. Alright. So ini ialah clearly the behavior of the decoder. Kan? Itu cara kita nak identify lah. Tapi kalau you dah biasa kan, you buat selalu buat, biasanya you akan boleh identify dengan cepatnya. Okay, so in conclusion kan, alright, ini yang dua ni ialah sambungan ke kita boleh lukis macam ni lah, right. Ini ni ialah sambungan ke sambungan ke sini. Jadi functional block diagram untuk ataupun jawapan lah untuk ni ialah ni lah, the whole circuit lah. Okey, boleh faham tak? Doktor nak tanya. Okey, boleh. Kalau dia punya coding itu, dia tak inform modul decoder tak apa ke? Dalam coding ni, dalam kod ni, Ya. tak inform decoder. Dia tak inform decoder, dia terus case terus ada case. Oh, kenapa kena inform decoder? Dalam Verilog code tak ada syntax yang bagi tahu decoder. So kalau kita tengok kalau kita tengok nota, jap saya buka nota.
Okay, ni nota kita. Kita tengok decoder. Mana ada bagi tahu decoder. Ini nama. Oh, ini ada. Dia, Ini module name. model number. Kalau saya tulis mark kat sini pun dia adalah decoder. So dalam exam mana tahu saya tulis mark kat sini. Kan? Okey? Boleh? Doctor, I have a question, doctor. Okay. Doctor, so like the question asked us to derive the functional block diagram, right, doctor? Yes. So, if we draw this functional block diagram, is that enough for us to get the full mark? You mean like Or should we like do the truth table and no need. If the question asks you, just the block diagram? yes, you see, you need to understand question clearly. You see here, just ask you to derive functional block diagram, and to derive functional block diagram, no need to derive the truth table. Except that you need to you are asked to derive the Boolean equation. Okay, doctor, I understand. Okay. So if it is asked you, if the question asks you to derive the block diagram from the code, especially from the code, so no need to derive to give the to derive the truth table or K-map or whatsoever. All right. So because the information is the code in the code already, you can see, for example, this is a gate, right? An AND gate, right? Very clearly AND gate. So why you need to derive the truth table? But this one, maybe you want to know the behavior, right? You want to do something like this, yeah. So maybe you can derive, but if you give this in your answer, so you can get full mark already. All right, because some of you may already know that this is decoder. All right, but some of you may need to do like this in order to understand the behavior of this circuit. All right, so if you know already this is decoder, so no need to do this. Okay, and give this, and you can get full mark already, no problem. Okay. Right, so far so good. What else? What about this? Q2. Q2 is, what about Q2? Q2 is quite easy, right? This question is a closed book question. Need to remember that this is closed book, where you answer in F2, and so you don't have any resources. You cannot communicate with your friend. Just you alone, tapi our exam later on is open book, open internet, open everything, right? So the type of question may a little bit different. Not too different from this actually, because this can be open book already. Yeah, this can be open book. Open books means that the answer can be different, right? You can have many solution, and solution A also correct, solution B also correct. But if you and your friend, for example, the answer is exactly the same, means that you copy from each other lah, and something wrong lah.
Itu tak boleh. Okay. So the question for open book exam ni normally it is open ended. Alright, means that can be can have many solutions. Solution you and your friend may be different, but both are correct. Right. Okay, so question number 2. The Verilog code in listing Q2, which is of course this one, is written using data flow modeling. Yes, this is data flow modeling very clearly. Assign f equal to this and g equal to this. Rewrite the full Verilog code to describe the same circuit by using structural modeling. This is quite straightforward, right? Anyone don't understand the question? You understand the question, huh? So how to solve this problem? Anyone? Yeah? Yeah. The answer must be in structural modeling. Structural modeling means that you need to use the gate instantiation, like in this case, kan? Doktor? Yeah. Yes? Siapa nak tanya tadi? Nak tanya doktor rekod tak kelas ni? Attendant? Rekod apa? Rekod tak kelas? Oh, kelas ni. Rekod tak kelas hari ni? Kejap, saya rekod tak? Oh, macam rekod? Rekod. Ada rekod. Okey, terima kasih. Okey. Itu je. Pasal soalan ni tak tanya. So, macam mana nak jawab soalan ni? What is the first step that you need to do? First, looking the input has for A, B, C, D and output F, G. Okay. So it will have two gate, AND gate and O gate. Okay, betul. For F as a output by combination from gate AND gate between A and B input with OR C and D. Okay, then? Same with G. Same with G. Then the next step? It will be to output. Next step? Next one. I don't know. Others? Ada idea? First step, kalau you nak buat structural, alright, kalau you nak buat structural modeling, what you need to know is, you need to know the structure, of course, how the circuit looks like, kan? Maksudnya the structure lah, of the circuit. So how to know the structure? So you need to draw lah, kan? In this case, you can draw the gate circuit already, gate level circuit, ataupun kita panggil gate level schematic, kan? So this is A and B, or C and D, and ada bar kat atas je, kan? Quite simple. So so just lukis this gate, this function. Boleh lukis? Tak ada masalah, kan? Daripada you know this from digital electronic tadi. Siapa yang belum ambil digital electronic? Kalau belum ambil, kena drop subjek ni. Tak boleh ambil. Doktor nak tanya. Kalau macam kita lupa Verilog code tu kan, lepas tu kita lukis je, dapat markah tak? Bukan, maksudnya macam tak sempat masa tak cukup ke kan? So kita lukis structure je. Kita
kita lukis sikit tu semua kan, dapat markah tak? Still dapat markah tak? Dapat. Tapi lukis kena ada, walaupun tak betul semua, tapi maksudnya saya tahu yang you tahu. You kena buktikan yang you tahu apa yang you nak buat, bukan just lukis kotak. Lukis kotak je dapat kosong lah. Faham tak? Okey, faham. Thank you, Doktor. Bukan sebarang lukis, kan? Maksudnya lukis ada idea, walaupun tak sempat habis, kan? Tapi idea tu ada, okey lah. So, for this one, kan? First thing you need to get the schematic for this one first. So how to get this the schematic? So just lukis lah. Boleh buat sama-sama this one first, F, kan? So kita ada A and B. So lukis je kat sini. A and B. And then kita ada C and D. Satu lagi AND gate. Dan dua ni, dia ialah NOR ataupun OR dulu pun tak apa, tak ada masalah. Ataupun you NOR terus pun boleh juga. Ataupun you buat macam ni pun, this is inverter, pun betul juga. Sebab you ada ni kan, this is not. And you have F. Ataupun pakai NOR terus, lagi bagus. Sebab you ada ni. Right? Ni satu, you dapat F. And then for G, A or C, tak nak buat connection kat situ pun tak apa, label je A dengan C, A dengan C, ni. And then you end with B or D. So ada satu lagi OR gate. This is BD. And then dua ni dia kena end. Baru dia dapat C. Right? Sekarang ni, kita nak tulis Verilog code untuk ni lah, pakai structural modeling. And of course, because structural modeling, you need to describe how the circuit or the gate or the module is connected to each other, kan? So what you need to do is you need to have this wire, kan? So wire ni nak namakan apa? Namakan I ke? I tulis J. I, ini J, K, L, for example, kan? So dalam jawapan untuk open book, soalan mungkin macam ni, tapi takkanlah nama I, J, K, L pun sama, kan? Mestilah nama lain you dengan kawan you, takkanlah boleh ada banyak lagi alfabet, kan? So kalau sama tu something wrong lah, right? So kita boleh sini, kita kena ada satu lagi declaration which is wire I, J, K, L. Sebab semua ni ialah wire, I, J, K, L ni semua ialah wire. So ini kena buang lah, kan? Ini tak ada. Part ni memang tak ada. So what you need to do is to replace this part dengan structural modeling. So structural modeling you kena instantiate all the gate lah. So for example this one first. Kita namakan ni gate 1, gate 2, gate 3, 4, 5, 6, okay. And then just tulis lah. The first gate, you can say that this is of course the AND gate, kan?
And what is the output? Output is I and A, B. Betul tak? Dah. Untuk gate 2, AND gate juga. Output is J, C, D. And remember AND ni, dia kena tulis lower case. Tak boleh tulis salah. Tak boleh tulis salah. Verilog lower case ya untuk AND kat sini. And then ini ialah no. Output ialah F, IJ. And then gate nombor 4 pula, dia ada O, K, AC. Gate nombor 5, dia ada O juga, L, BD. And gate nombor 6, the last one, dia ada N. So N output dia adalah G, input dia adalah K, L. Dan ini ialah structural modeling. Hello, sir. Yes. Nak tanya, kalau yang JKL tu, kita tak perlu isytihar dalam model Q2 atas tu ke? Kalau? Kan yang dalam tu Dr. tulis wire JKL kan? Ya. Lepas tu dekat modul Q2 tu tak perlu isytihar JKL ke? Tak perlu. Wire tak, jangan kat sini. Jangan declare, jangan isytihar kat situ. Ini ialah input dengan output je, port list. Ni, benda ni je. F, G, A, B, C, D, A, C, B, B, D. Itu je. Boleh? Ada lagi soalan? Tengok soalan bukan susah. Bukan susah. Soalan nak uji, you faham tak faham? Alright? So you see, kalau you faham, benda ni tak susah. Ini soalan nombor 1 ni teori. Tak tanya teori dalam test 1 sebab teori untuk test kita ni open book, teori tak sesuai lah. Betul, soalan full adder ada tak? Full adder ada tak? Saya tak ingat. Kejap. Saya fikir. Full adder Saya tak ada. Pasal? You tak faham full adder? Full adder paling senang kan? Saya tak faham bahagian yang half tu. Half? Apa ni yang half adder? Half adder. Apa maksud dia? Half adder? Kan full adder kan dia combination from apa ni 4 bit circuit kan until 4 circuit. But apa ni, for full adder I cannot completely understand. Okay. You tak understand bab mana, nanti boleh discuss. Kalau orang lain nak tanya, nak tahu juga, okay, tak ada masalah. Hello, Dr. Yes. For structure modeling, When we put MKF, okay, back to this one. yeah. Okay, ya baik. MK, IAB tu. Jap. The first, Saya buang. Okay. IAB tu. IAB. Oh, the first one. We need to set
Ya, ya, ya. Ni Ya, ya. dia cara kita nak describe untuk structural ni, dia mesti ni. Output dulu, and then input. Okay, then. Sama juga yang ni pun. Gate nombor 2, J, output dulu, and then input. So, input ni sama ada you tulis BA ataupun AB, tak ada masalah. Sebab dia sama je. Dua-dua input. Okay, then. Okay? Doktor, Yes. yang NOR gate tu, FIJ tu. Wait. No gate. Ni ni Okay. Yang tu kita guna OR dengan inverter instead of guna NOR macam ni nak tulis Verilog code tu. Okay, good. Alright, now kalau sini kita pakai OR dengan NOT kan? Okay. Kita tukar sikit. Instead of no, kita pakai OR and then inverter. Is it the question? This? Ya, betul. Okay, so IJ still sini kita ada K. Tak boleh. Ni ada K. So kita kena ada satu tambahan signal lah. Maybe M. Ini kena ada tambahan signal lah, M lah. Ataupun boleh juga you buat macam ni. Sini you pakai OR okay, not. Or ini kena pakai ni nama M. So kat sini kena M. Ya. And then you mesti ada satu lagi NOT gate lah untuk define yang ni. NOT gate output dia lah F, input dia lah M. Boleh? Boleh dah. Thank you dah. Okay. Lagi soalan? Tengok kita dah habis dah jawab soalan ni. Ada 4 soalan je, senang je. Tengok soalan ni. Soalan 4. Figure Q4 shows a combinational circuit that is built using a module named Q circuit 1. So, kita tengok ni ialah, ni kita panggil FBD lah ni. Functional block diagram yang comprises of ni circuit 1, but we don't know what is inside circuit 1 yet. Kita pakai circuit 1, this is the same circuit, and the connection is like this. The output of the circuit 1 F is connected to the multiplexer, 2-to-1 multiplexer, and signal A, B, C, D all are 4-bit here. This is 4-bit output also, and this is 4-bit also. So the connection is like this, and you need to write a full Verilog code or program to describe the circuit in figure Q4. So you need to write the Verilog code for this using the module in circuit 1 given in listing Q4. Name your top level module as circuit 2. Alright, so inside this we have circuit 1, we have the module circuit 1 here, and you need to write the code. Ada Q5 lagi tak apa. So how to solve this question? Boleh buat? Kalau saya bagi masa 5 minit. 5 minit je. Yang lain still
Still dalam, boleh follow ke yang lain ni? Senyap je ni. Boleh. Please sebab Boleh doktor. sebab sekali lagi kita ada berapa orang, 40 lebih orang ni. Saya tak nampak muka you. Saya tak tahu you faham, you tak faham, ataupun you buat benda lain. Saya tak tahu. So please respond. Alright. Kalau tak faham bagi tahu. Okay, ini saya yes. Nak tanya yang kalau dia suruh buat test bench tu macam mana? Test bench. Sebab buat test penting dia ada error dia. Okay, kita discuss lepas tu test bench. Kita discuss yang ni dulu. Right. Quarters 2 test bench kita discuss lepas ni. Okay. Alright. So Q4, you need to write the full Verilog code for this. Boleh tulis. Dia sama macam yang Q3 lah tu kan? Dia sama macam Q3 Q3 ni kod diberi, tapi you kena buat functional block diagram, kan? Dia yang ni terbalik. Tapi So yang tu dia multiplexer dekat belakang. Yang kalau QNT tu multiplexer dia dekat depan kan? Kalau so kita terbalikkan je lah. Not really. Sebab ini lita dia macam ni. You nak letak multiplexer dulu pun boleh, tak ada masalah. Ini kan. Okey, kita balik ke soalan ni. Kalau saya faham apa yang you cuba nak tanya. Kalau this code-nya, kalau this part ada dua part kan kat sini kan, very clearly ada dua part, which is ini ialah the mux, ini ialah ini ialah the mux, ini ialah the decoder. Tapi kalau saya tukar, ambil decoder dulu, pergi duduk depan, and then mux ni saya letak kat bawah, ada beza tak Lita? Boleh jawab? Siapa cakap tak ada? Tak ada, sama je. Ismail kata tak ada. Sama je Tadi siapa yang tanya yang decoder dulu, kemudian tu? Saya. Oh, Bukhari. Faham tak Bukhari? Kenapa sama je? Faham. Lita dia setin sama. So always block ni dia akan execute Verilog compiler dia execute sekali concurrent. Dua ni ialah concurrent. Tak kisahlah you nak, kalau you ada 3, 4 always block kan. You nak susun macam mana, nak letak yang mana dulu pun tak kisah. Sebab in the end yang dalam tu dia akan describe signal mana sambung ke mana. Alright, macam ni lah. Ini very clearly W ni ialah sambung kepada sini. Alright, you nak letak ni atas, letak ni kat atas ke, kat belakang ke, kat sini pun sama juga. At the end, output sini mesti sambung ke sini. Alright, so tak ada masalah. So yang ni, back to this one. Ini lain sikit. Ini of course you ada di functional block diagram. Alright, but sekarang ni ini ialah sub circuit. Ini pun sub circuit, which is a circuit, the same circuit kan, circuit satu ialah ini dalam ni. So apa yang you kena buat ialah you kena instantiate circuit ni ke dalam modul ni, the whole module ni. Faham maksud saya? Instantiate tu apa? Instantiate tu macam kalau kita buat full 4-bit adder kan.
You buat 4-bit adder from 1-bit adder. So, apa yang you kena buat? You kena sambung. Ada 4 adder. Ni FA kan? Semua FA. Ada input. Ada output. Macam tu kan? Ingat, you buat full adder. Siapa yang tak suka full adder tadi tu? So, you nak buat ni, nak buat full adder, 4-bit adder daripada adder FA kecil ni. So, apa you kena buat? You kena panggil FA, and then nama this module, for example, this is M0 ke M3 ke apa, nama tak kisahlah. Katakan M0, how you connect the port to represent this one. And then the second one, you kena pakai FA yang sama, modul nama M1, for example, kan? And then how you connect the port, you connect the signal. And you have F8, ada 4 FA kan? M2, M3, semua. Ni kita panggil modul instantiation. Faham? So, nak jawab soalan ni, cara dia macam ni. Okay. So, what you need to do is, okay, so let's write the Verilog code for this. Pakai color merah. Boleh? Siapa yang boleh buat? Siapa yang faham? Rasa-rasa boleh buat? Ada? Kalau tak boleh buat ni, tak boleh masuk exam lagi next week. Kena pastikan boleh buat ni. Senyap je ni. Boleh buat yang multiplexer tu tak multiplexer. Tak confirm kat multiplexer Bukan, multiplexer boleh buat. Oh, multiplexer boleh buat. Ini tak boleh buat. Ya, betul. Bukan Okey. tak boleh, tapi kurang. Kurang, okey. Tak apa. Yang lain? Saya nampak semua senyum je dalam gambar. Tak boleh buat atau tak boleh buat? Tak boleh buat. Dennis tak boleh buat. Saya nak tahu siapa boleh buat. Yang boleh buat ni mesti dapat A. Yang tak boleh buat tu belum lagi Stin boleh dapat A lagi. Ingat sekarang ni markah you semua ialah 100%. Semua dapat A+. Kan? Hantar soalan, hantar jawapan assignment dah pergi kan? Kalau dapat full mark, so still lagi 100%. Kan? So A+ lagi. Kalau exam ni, exam kita berapa persen? 20 20% you dapat 10, tolak 10%, 10%. So you ada lagi 90%, still A+. Oh, okey lah. Kan? So semua A+ kan? Okey, ada orang jawab ni. Adil. Input dia ada 4 kan? Input ada 4. Ada 5. Ada S satu lagi ni? Oh, S. Input ada 5 lah. Okey, dah. Okey. Ideal dah bagi circuit to assign CD. Ideal tak betul. Ideal kenapa pakai assign? Assign F ialah A, C and
C and D. Mana kita ada C and D? Ke Aidil jawab soalan mana ni? Aidil, boleh clarify tak? I am talking about dalam chat, sorry, dalam chat ada banyak soalan. Saya tak sempat tengok. Oh, okey. Yang kurang faham ni yang mana Yang suruh ulang ni? Sorry saya tak sempat nak chat, nak check kat chat. Oh, banyak pula soalan. Okay. Saya go back lepas ni lah Ini soalan yang lepas ni rasanya. Alright, sorry Kita fokus yang this one dulu, Q4. Okay, Q4. Aidil kan kata question boleh. Oh, orang lain yang confident pada dia. Question boleh? Aidil salah jawapan tu salah. Tapi okey, thank you. Right, sekarang ni kita cuba tulis modul dulu. Kan kita tulis port list dulu. Tengok betul tak So kita modul. Kita ada apa? Kita ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada S. Dah. Betul? Kita ada A, B, C, D, and S. Nah, A, B. F atau F output dia? Output. Ya. Saya kena tolak markah satu. F, F huruf kecil output. Betul? Then input. Input A, B, C, D ialah 4 bit. So you boleh tulis 3 to 0 A, B, C, D. Output sama dia S dengan S je. Tiga lepas tu S dengan S. F je kan? F je. Ini? S. S. Ya. Input 1 bit S. Kan? S 1 bit je. 1 bit Ya, S 1 bit. Okey, ada lagi? Ada wire ni? Wire ni ada ni. So wire ni kita namakan apa ni? Wire kita namakan dia M dengan N ataupun apa-apalah. Kan? So size dia berapa? 4 bit tu. 4 bit. 4 bit. So M, N. Done. So at least you tahu yang ni. Kan? So sekarang ni mungkin okey, yang multiplexer ni paling senang kan? You nak buat yang ni dulu, boleh je. Alright? So describe multiplexer. So boleh describe. You boleh pakai always. Ni kita buat multiplexer dulu. Always. Always apa? A, B, C, D dengan S. A, B, C, D. Ini dalam ni kita panggil Always M, N, S. M and S. Ini dalam ni
kita panggil dia sensitivity list. Sensitivity list ni apa maksud dia? Maksud dia output pada multiplexer yang kita nak buat ni, F ni, dia sensitif kepada signal apa? Sekarang ni dia sensitif kepada signal S, M dengan N. Dia bukan sensitif pada A, B, C, D. Alright? Dia adalah M dengan N yang menyebabkan dia tukar daripada 0 ke 1 ke 1 ke 0 ke. Kan? Dia sensitif pada this signal. So, ini ialah sensitivity list. So, kita letak M. Dia boleh tulis O. Ataupun, kalau malas nak tulis O, letak koma pun betul. M, N dengan S. Kan? And then, if. If apa? If M. M. If S1. S, depend on S. If S equal to 1, you boleh tulis macam ni. Ataupun kalau malas, kan, tulis if S pun boleh. If S ni maksudnya if S equal to 1. Kalau you nak buat if S equal to 0, you boleh tulis this is if S equal to 0. Alright, so if S, kalau S sama 1, F sama dengan M, M. Kalau dia sama dengan 0 ataupun else, F sama dengan N. Now you have these multiplexers already. This part is defined. This part done. Then, now kita nak define this one, this two, bukan one. 1, 2 ni ni dengan ni. So ni kita ada circuit 1, circuit 1, dua-dua circuit yang sama, and kita ada modul dia pun. Kita tahu dia arrange port macam mana, A, B, F ni. Ini very good information that we need to use. Kan? So, katakan kita nama ni sebagai M0, this is M1. So, kita boleh panggil circuit 1. Saya sambung kat sini, kat sebelah ni, maksudnya sambung daripada this code. Alright, sebab tak ada space tu. Okay. So, so what you need to do is you call circuit 1. So, how to call? Just name it circuit 1 because the module name dia ialah circuit 1 kat sini. So, you call it circuit 1. C kecil kan? Dia kena exactly the same. Circuit 1. Now we need to do the port map ataupun port connection. So let's see, ini A ni. Nampak semua. Alright. Boleh nampak A ni, the small A ni is connect to what ni? Connect to ni. So ni mestilah A. A ni, this A. This A. This A. Which is this one. Alright. So, and then B pula ni. This is B. This is B. Connect to B besar. B besar. F connect to M. Yes, F connect to M. Dah. Done yang ni. And then the second one, circuit yang sama. Alright. Oh, saya lupa satu kan. Sekejap Sama-sama lupa.
dia kena bagi nama. Nama dia M0. Remember? And then this one pun circuit 1. Nama dia M1. Now, tengok M1. M1 sama juga. A kecil ni. A kecil ni. Sambung kepada Doktor C. C. Hello. Hello? Doktor, dia kata guna circuit 2 kan? Soalan. Ha? Circuit 2 kan? Kena guna circuit 2 kan? Oh, bukan guna circuit 2. Soalan guna circuit 1. Tapi create circuit 2. Ni ada salah sikit. Maksudnya ni, modul yang kita nak buat sekarang ni, nama dia circuit 2. Ni, ini terlupa ni. Ni circuit 2. Tulis cantik sikit. Circuit 2 ialah ni. Ni. Ataupun in other words, ini ialah circuit 2. Ni. Alright. Ni soalan dia ialah write a full Verilog code to describe the circuit in figure Q4 using the module circuit 1. Using circuit 1 given in listing Q4. This is listing Q4. Name your top level module as circuit 2. Ni. Get the idea? Alright. So, again, kita pakai circuit 1 kat sini. And then, ini C. A ni connect to C. B ni connect to apa? B connect to? D. D besar. And then, last one. F connect to? N. Dah? Ada lagi? Habis? Inilah jawapan dia. Is that difficult? Complicated, doktor. Complicated. Not clear. Tulis kat chat sebab echo macam your... Saya nak tanya. Kalau sebab yang soalan yang sebelum ni doktor cakap output kena tulis dulu kan? Okay. Good question. Kalau yang ni macam mana? Okay, good question. Okay. Good question. Ya, ada lagi soalan lain? Tak ada Okay. Kalau tak ada, saya jawab soalan siapa tadi? Ni Bukhari Alright. Tadi balik ke sini. Saya kata kan. Tapi Nick tanya. Saya kata kalau ini kena letak output dulu. Dan di input. Kenapa kat sini saya letak output kat belakang pula? Betul Nick? Ya betul. Sebab ini kita pakai standard library. Maksudnya AND gate yang kita pakai untuk instantiate AND ni, kita pakai yang dalam quarters punya. Dan dalam quarters dia kata nak describe AND gate mesti letak input dulu and then the rest ialah output. Kita mesti follow. Alright? Tapi untuk case ini
kita bukan pakai standard library. Kita pakai circuit orang lain buat. Ataupun kita sendiri buat. Which is this one. Okay. Dan susunan port dia mestilah based on ni. Mestilah based on macam mana kita susun port kita. Sebab tu susun port ni very important actually. Macam mana kita susun port kita dalam circuit 1 ni. So in this case, kita susun A dulu, B, lepas tu output paling last, F. So kat sini, kita kena exactly sama dengan ni. Alright, so kalau sini A, maksudnya ni A mestilah sambung kepada A. B mestilah sambung kepada B. F, which is this F, mestilah sambung kepada M. Mesti. Kalau you letak macam ni, ini contoh. Kalau you letak, katakan M, A, B, apa jadi? Maksudnya, nampak ni? Kalau kuning macam tak. Berapa nampak ni? Pakai ni. M, A, B, for example. Apa yang akan jadi ialah you akan sambung A kecil ni kepada M ni. A ni akan jadi macam ni. Instead of sambung dengan A besar ni, tak ada. You sambung ni dengan M ni. Alright. Lepas tu B pula you sambung dengan A. Ni tak ada. B sambung dengan A. Lepas tu M pula you sambung dengan B pula. B ni. A sambung dengan okay. And then ini pula M yang ni you sambung dengan F. A you sambung dengan B, and then B you sambung dengan F. B ni you sambung dengan F. Oh, lain pula dah. Jadi, alright. So, kena ingat ya. Kalau macam you buat full adder, you buat subtractor, itu, kalau kita pakai submodul yang kita buat sendiri ataupun orang buat, kita mesti ada ni. Kalau you tak ada ni, you memang tak boleh buat ni. Sebab the sequence, the orientation of the port list ni very important. We know exactly here A ni, which is this one. Kalau kita nak buat sambungan macam ni, dia mesti kedudukan dia mesti sama. Alright? So A mestilah sambung kepada A. So that's why you have A kat sini. B mestilah sambung kepada B. That's why you have B kat sini. F ni mestilah sambung kepada M. That's why you have M kat sini. Yang ni pula A dia sambung kepada C. That's why you have C. B you sambung kepada D. That's why you have D. And the last one F dia sambung kepada N. That's why you have N kat sini. Barulah dia boleh sambung. Kalau tidak, dia sambungan dia kucak-kacik macam yang kita buat tadi. Yang ni mesti output dulu. Because dalam quarters dia dah define dah. Siap-siap. Kita pakai yang dia punya. Dia define dah siap-siap. The first one mestilah output. The rest ialah input. Tak kisahlah you nak letak macam mana. Tapi mesti input. Boleh? Ni? Boleh, Datin. Okay. Thank you, Datin. Then, Adaikan kata module 2. Circuit 2. Is it clear already, Adaikan? Dah. Dah And then, Anu kata complicated. Yes, it look complicated, but you need practice. You kena practice. Okay. Kita practice satu lagi. Tapi kita break dulu 10 minit boleh? Boleh, Datin.